Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua sidang penonton ya. Saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka ya, mengharapkan semua sidang penonton yang sama-sama bersiaran dalam kisah 9 suku malam ya, pada malam ini berada dalam keadaan sehat walafiat ya, fizikal dan mental, insya-Allah. Alhamdulillah ya, merentas negeri telah pun dibenarkan ya, setelah sekian lama kita ditahan, kita diuji oleh Allah ya, disebabkan pandemik COVID-19 ni. Jadi dengan kebenaran yang diberikan oleh pihak berkuasa untuk merentas negeri, maka ambillah peluang ya untuk bertemu dengan kedua orang tua kita ya. Telefon, hubungi adik-beradik, kumpul, kita balik kampung ramai-ramai ya, kita duduk sama-sama berbincang ya, macam mana, bagaimana kalau ada harta-harta kedua orang tua kita ya, bincang sama-sama bagaimana kaedah pembahagiannya ya, dibuat semasa orang tua kita masih hidup ya. Kenal pasti ya, mana adik-beradik yang suka berkebun tu, berikan kebun ya. Mana adik-beradik yang suka menternak lembu ke binatang, kalau ada lembu ke kambing ke, berikan bahagian tu ya. Mana adik yang paling hampir dengan kedua orang tua, berikan ya, jadikan pemegang amanah untuk rumah ya, peninggalan orang tua kita ya. Jadi itu namanya perancangan pewarisan ya, dibuat semasa kedua orang tua kita masih hidup. Supaya apa? Supaya tidak timbul pertikaian, perbalahan, perebutan sesama adik-beradik di kemudian hari. Okey. Pada malam ni, apa yang saya akan kongsikan adalah kisah hibah seorang anak angkat. Ya. Ya, kisah ni berlaku di sebuah tanah felda ya, di sebuah tanah felda di Negeri Sembilan ni ya. Di mana satu tanah felda yang lama, di mana pemilikan tapak rumah telah diberikan kepada setiap peneroka lah ya. Tetapi disebabkan ada kerja-kerja penanaman semula pada kebun yang dulu getah, kemudian ditanam semula dengan sawit. Jadi pemilikan individu atas tanah kebun tu masih belum berlaku ya, masih lagi dalam GSA, Group Settlement Act, hak milik felda ya. Tetapi tanah tapak rumah dan rumah tu telah menjadi hak milik peneroka lah ya. Okey, kisahnya begini. Ini berkenaan dengan satu pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak ya, anak sendiri tak ada ya. Jadi mereka telah mengambil seorang anak angkat ya, daripada kecil lagi, dan masih beberapa hari lagi dah diambil sebagai anak angkat, seorang perempuan. Okey. Jadi pasangan ni ada anak angkat lah seorang ya. Jadi kisah ni berlaku apabila bermula dengan isteri peneroka tersebut meninggal dunia ya. Selang setahun selepas tu, peneroka ataupun pemilik kepada tapak rumah dan rumah di felda tersebut meninggal dunia ya. Jadi berdasarkan waris faraid, anak angkat, kita pun tahu kan, anak angkat bukanlah waris faraid ya. Tetapi semasa hidupnya isteri yang telah menjadi arwah dan juga pemilik peneroka tersebut yang baru saja meninggal, semasa hidupnya kedua-dua mereka telah pun menyatakan hasrat ya, di mana tapak rumah dan rumah tersebut akan diberikan kepada anak angkatnya yang perempuan inilah ya. Satu felda, satu kampung, semua orang kata semua orang kampung dah tahulah berkenaan dengan hasrat pasangan tersebut ya. Tetapi apabila peneroka tersebut meninggal dunia ya, maka abang kepada peneroka tersebut datang mengambil alih rumah felda tersebut ya, yang telah menjadi milik arwah ni lah.
Dan dihalaunya anak angkat ni, seorang perempuan pada tu berumur 22 tahun. Betul-betul sebelum hari raya pada tahun ini. Ya, kejadian ni berlaku. Satu kampung semua tahu kisah ni. Ya. Satu kampung semua tahu dulu semasa arwah masih hidup, berhasrat nak memberikan rumah tersebut kepada anak angkat ni. Dan kemudian satu kampung, satu felda tu tahu yang anak angkat ni telah dihalau keluar sebelum hari raya oleh abang kepada arwah. Jadi macam mana tu? Sedangkan kalau kita tengok ya, saya nak refresh balik berkenaan dengan rukun hibah. Hibah ada 4 rukun. Ya, yang pertama apa dia? Pemberi, iaitu arwah ni lah, ya, pemilik peneroka felda ni kan. Yang kedua penerima. Siapa dia? Anak angkatnya yang perempuan ni, ya. Yang ketiga harta yang hendak dihibahkan. Apa dia? Tapak rumah dan rumah felda tu. Dan yang keempat, lafaz ijab dan kabul. Ya, dah tentu sewaktu arwah masih hidup dia dah beritahu dah apa nak rumah ni ayah nak bagi kepada anak. Jadi okey, anak tu pun mesti cakap, baiklah ayah, saya terima. Itu adalah lafaz ijab dan kabul ya. Maknanya dari hukum syariatnya keempat-empat rukun hibah ni ada, maknanya hibah ni telah pun terlaksana. Tetapi kenapa berlaku masalah ni? Anak angkat ni dihalau. Sebab ada orang kita yang tidak menghormati syariat. Hukum Islam ni. Tak dihormati. Semuanya nak bergantung kepada hitam putih. Abang kepada arwah ni kata tak ada bukti. Itu kan, apa dokumen sebagai pembuktian pemberian ni? Tiada. Kan? Jadi apa yang sama-sama kita boleh pelajari ni ya, kalau ditanya kepada penduduk kampung tersebut kan, ini dah bulan berapa ni? Dah 6 bulan ke 5 bulan selepas hari raya, tak tahu dah mana perginya anak angkat yang perempuan ni. Tak dapat dikesan dah. Tak tahulah apa nasib dia sekarang ya. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada kisah ni, kalau kita yang masih hidup ya, ada hasrat pembahagian, tak kiralah kepada anak angkat kepada sesiapa saja, pembahagian ataupun hasrat pembahagiannya spesifik ya, adalah disarankan untuk membuat dokumen. Didokumenkan, bertulis, bertarikh dan bersaksi ya. Saya beri satu contoh. Ni dokumen hibah ya. Dalam ni semua dinyatakan hasratnya, hartanya, pembahagiannya, penerimanya, ada tarikhnya, penyediaan dokumen ni dibuat ya. Saksinya siapa kan. Kemudian endorse lagi, disahkan oleh peguam syar'i. Ini kaedah yang betul. Ya. Ini kaedah yang betul. Maknanya kalau setakat hibah ataupun penyampaian hasrat berdasarkan lisan ni, memang ramai yang tidak menghormati. Ya, macam kisah ni lah. 4 rukun hibah tu terlaksana, memang ada, tetapi waris kepada arwah langsung tidak menghormati. Ya, banyak sangat kes yang sebegini. Kan? Jadi semasa hidup ni lah kita membuat perancangan yang betul. Kan? Saya beri satu contoh. Kan? Kita mungkin merasakan, anak-anak semua okey punya. Kan? Semua dengan cakap. Apa yang kita pesankan semua akan diikut. Ya, betul. Semasa kita masih hidup. Kita tak boleh nak tentukan keadaan yang sama akan berlaku setelah ketiadaan kita nanti. Saya beri satu senario ya, supaya kita sama-sama berfikir. Pertama, kalau kita tengok ramai toki-toki kedai makan kata bilangan yang dine in, yang masuk makan semua berkurangan. Tetapi apa yang meningkat? Grab food, Panda food, delivery meningkat. Ya, okey. Tanya saja kepada penjual-penjual kereta. Dia kata, sales teruk lah bang. Kan? Penjualan kereta slow lah bang. Tetapi Grab, My Taxi, apa lagi semua meningkat.
handphone. Dulu kita guna handphone untuk apa? Hello, bercakap. Sekarang handphone lebih kepada teks, WhatsApp. Kan? Itu adalah satu senario dunia yang di luar kawalan kita. Sama juga dengan anak-anak ni. Faktor persekitaran, perkembangan dunia semasa boleh mempengaruhi anak-anak kita. Lagipun bukan kita kenal semua kawan-kawan anak kita kan. Jadi jangan terlampau yakin mengatakan anak-anak kita, bakal-bakal waris kita semua okey. Ya. Semasa kita hidup, masih ada masa untuk membuat perancangan, maka gunakanlah peluang yang ada ni untuk membuat perancangan yang betul. Ya. Saya ada juga beberapa kes yang klien ataupun prospek datang, dia kata, oh anak saya semua okey kan. Ada satu kes ni dia ada 4 anak, 2 lelaki 2 perempuan ya. Dia kata anak-anak saya semua okey, saya dah pesan semua bahagi sama rata. Nampak? Apabila melibatkan anak lelaki dan anak perempuan ya, pembahagian faraidnya pun dah tak sama kan. Anak perempuan bahagian dia separuh daripada anak lelaki. Tetapi hasrat orang ni nak membuat bahagi sama rata. Jadi saya menasihatkan prospek tersebut, buatlah dokumen, perancangan yang betul. Sebab dah ada very clear cut punya hasrat, iaitu pembahagian sama rata. Ya, tetapi itulah tugas kami sebagai perunding di Main Pusaka kan. Kita cuma menasihati. Kita tak boleh memaksa. Kita cuma memberi ilmu, menyedarkan. Ya, tetapi kita tak boleh memaksa sesiapa untuk membuat perancangan, kan? Tetapi berdasarkan daripada kisah yang saya kongsikan pada malam ni, ya, apa yang kita boleh pelajari adalah buatlah perancangan pewarisan yang betul, ya, iaitu penyediaan dokumen yang bertulis, bertarikh dan bersaksi. Kita jangan orang kata bermain dengan risiko. Kita berpeluang untuk mengawal risiko tersebut dengan menyediakan dokumen perancangan pewarisan yang lengkap, maka gunakanlah peluang yang ada tu sebaik mungkin. Saya beri satu contoh lagi. Kalau ada anak nak peksa, contohnya SPM, kan? Kenapa kita suruh pergi tuition lah, apa lagi kan, buat ulang kaji lah, cari pasir paper exam. Sebab apa? Sebab kita merancang untuk anak kita mendapat keputusan SPM yang cemerlang. Dari situ kita boleh nampak perancangan yang betul. Sebab apa? Kita berpeluang untuk merancang, ya, supaya anak kita dapat result SPM yang bagus. Tetapi apabila melibatkan harta, kita sambil lewa. Kan? Tak perlu buat perancangan. Hukum faraid kan ada. Kalau orang Negeri Sembilan kan. Tetapi hukum faraid itu sendiri tak betul-betul difahami dan dihayati. Orang kata take for granted. Ya, akhirnya yang terkini, ya, berdasarkan laporan yang terkini pada tahun 2021, jumlah harta pusaka di Malaysia, ya, yang terbeku adalah berjumlah RM90 bilion. Di mana 90% daripada harta pusaka yang terbeku tersebut adalah milik orang Islam. Kan? Jadi apa lagi pengajaran yang perlu diambil daripada, memang terbukti, ya. Maka sekali lagi saya menyeru, ya, sementara berpeluang untuk membuat perancangan ni, buatlah perancangan yang betul-betul, ya. Jadi sehingga bertemu lagi di lain siaran, ya, insya-Allah sidang penonton akan bersama saya lagi pada minggu hadapan, ya, pada hari Selasa. Jadi tolong like, follow dan share kisah 9 suku malam ni, ya. Banyak pengajaran yang boleh dipelajari, ya, insya-Allah. Jadi sehingga bertemu lagi di lain siaran, ya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.